Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Ahmad Firdaus. Nombor matrik di 183-11017. Okey, untuk bulan kami memilih tajuk ta'lid dan juga perbezaan pendapat fuqaha tentang am dan juga khas. Okey, apa yang kami akan lakukan dalam tugasan ni iaitu kami akan membentangkan dan juga menerangkan ataupun merungkaikan satu persatu tentang isi yang berkaitan dengan tajuk yang kami pilih. So untuk yang pertama, saya akan menjemput saudara Mustashim untuk memperkenalkan basic dalam tajuk yang kami memilih. Okey, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustashim Billah bin Abdullah. Nombor matrik di 1710950. Saya ingin membentangkan definisi taklid, am dan khas. Okey. Definisi taklid dari segi bahasa diambil dari perkataan al-qiladah, iaitu sesuatu yang diletakkan di leher. Ia boleh didefinisikan sebagai kalung lah atau rantai yang digantung di leher. Pada istilah pula ada 3 takrif. Menurut Imam Al-Ghazali, taklid ialah menerima suatu pendapat tanpa mengetahui alasan atau hujah. Menurut Ibnu Al-Humam, taklid bermaksud mengamalkan pendapat orang lain tanpa hujah atau dalil. Takrif yang ketiga, Jumhur ulama usul mentakrifkan taklid sebagai mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum-hukum dari seorang imam tertentu. Okey, saya nak share juga hukum taklid ni. Ulama berselisihan pendapat mengenai hukum taklid ni, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hukum syariat berbentuk amali lah, yang ditetapkan menerusi dalil zani. Pendapat pertama, tidak harus bertaklid. Pendapat pertama ini mengatakan bahawa tidak harus bertaklid dan wajib berijtihad. Maka wajib ke atas setiap mukallaf berijtihad untuk dirinya pada perkara-perkara agama dan beramal dengannya. Untuk yang kedua, harus bertaklid. Pendapat ini mengatakan harus bertaklid sama ada orang awam atau mereka yang mampu berijtihad. Ini merupakan pendapat Abu Yaqub Ishaq bin Makhlad Al-Marwizi Al-Nasaburi. Okey, seterusnya pengertian al-am ataupun am lah. Al-am ni adalah lafaz diperuntukkan sebanyak sekali, dan hanya dengan sekali peruntukan menunjukkan kepada beberapa perkara yang banyak dan tidak ada batasan secara meliputi kesemua maknanya yang sesuai baginya. Al-Razi juga mentakrifkan al-am sebagai lafaz yang meliputi keseluruhan makna yang sesuai dengan berdasarkan satu peruntukan. Seterusnya pengertian al-khas. Dari segi bahasa, al-khas ni maksud dia yang tertentulah, khusus. Manakala dari segi istilah pula, membawa maksud pada suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pengertian dan maksud yang khusus terhadap individu seperti nama orang. Contohnya Muhammad atau Ali. Ia juga menunjukkan khas ni terhadap satu jenis lah, contoh manusia. Antara lafaz lain ialah lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu bahagian, contoh lelaki dan perempuan. Ia juga merangkumi lafaz bilangan seperti 10 atau 20. Kedua bentuk ini mempunyai perbezaan dari segi dalalahnya lah. Al-am ialah lafaz yang datang dalam bentuk umum yang merangkumi semua afrod yang terdapat di dalam satu lafaz. Manakala al-khas pula ialah lafaz khusus yang diperuntukkan untuk mana-mana tertentu yang khusus lah. Terima kasih kepada saudara Mustashim yang sudah membentangkan basic ataupun pengenalan tentang taklid dan juga perbezaan pendapat fuqaha
am dan juga khas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isi-isi kepada tajuk. Ni akan dibentangkan oleh saudara Waliuddin. Okey, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Korang aku akan teruskan kepada sejarah perkembangan taklid ni lah. Terus kepada isi dia. Okay, sejarah perkembangan taklid ni dia bermula pada zaman yang kelima. Zaman yang kelima ataupun lebih dikenali sebagai zaman taklid mazhab. Zaman taklid mazhab. Dia bermula pada kurun yang keempat hijrah dan berakhir pada kurun ke-13 hijrah. Pada masa tu ramailah para ulama mengeluarkan apa orang kata ijtihad lah kiranya untuk menyokong para imam mereka apa yang ataupun kita panggil tok guru dia orang lah. Macam apa ni Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan untuk mempertahankan mazhab dia orang tu banyaklah anak-anak murid kepada imam tersebut mengeluarkan apa ni ijtihad lah kiranya kan. Okey, perkembangan perundangan Islam ni dia ada dua fasa. Okey, fasa yang pertama menjurus ke arah taklid dan beku. Okey, pada fasa ni start dia pada kurun ke-4 Hijrah dan berakhir pada kurun 7 Hijrah. Di mana yang berakhir tu time kota Baghdad tu dalam kejatuhan lah kiranya kan. Dalam kejatuhan kota Baghdad. Lepas tu yang kedua menjurus kepada kebangkitan ijtihad yang mana bermula kepada pertengahan kurun ke-7 Hijrah sehingga lahirnya majalah Al-Diniyah secara praktikal pada tahun ke-656 Hijrah sehingga tahun 1286 Hijrah. Okey, kita teruskan kepada syarat-syarat taklid. Okey, syarat taklid ni ada dua. Itu syarat yang pertama ialah syarat pada orang yang bertaklid. Syarat yang kedua adalah syarat pada perkara yang diikuti. Okey, syarat kepada orang yang bertaklid ni boleh kepada orang awam. Orang awam yang boleh kepada orang awam yang tidak mengerti untuk mencari atau mempelajari hukum syariat. Maka ia dibolehkan menurut pendapat orang yang lebih pandai dan alim soal hukum syariat serta mengamalkannya. Adapun kalau yang lebih pandai tu kata untuk mengeluarkan ijtihad sendiri tu macam dia ada ilmu lah kiranya kan. Dia ada ilmu untuk keluarkan ijtihad sendiri. Seharusnya mereka lah yang berijtihad. Tetapi apabila waktu ijtihad mereka sudah sempit dan dikhawatir akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan hal lain seperti soal-soal ibadat, maka dalam hal sedemikian menurut pendapat dibolehkan untuk orang yang lebih arif lah, kiranya orang awam lah yang lebih arif dalam ilmu dalam sesuatu hukum syariat. Okey, syarat perkara yang perlu diikuti. Syarat perkara yang diikuti ni terbahagi kepada dua pula. Dia banyak cabang lah kiranya, dia banyak cabang. Okey, yang pertama hukum akal. Hukum akal yang mana tidak boleh bertaklid kepada orang lain seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya dan hukum akal yang lainnya kerana jalan mendapatkan hukum tersebut ialah akal sedangkan orang lain pun mempunyai akal. Okey, yang kedua adalah hukum syarak. Hukum syarak ni terbahagi kepada dua pula. Dia banyak cabang, kiranya dia banyak cabang. Hukum syarak ni kalau soal ibadat umum seperti solat 5 waktu ke, haji ke, zakat ke apa ke kan, ibadat umum lah kiranya, puasa semua tu. Kemudian tentang hukum haramnya zina dan dan kemudian hukum haramnya zina dan minuman keras, macam arak kiranya, mana ada yang lain dah kan. Macam arak lah yang keras kan, takkan orang nak minum batu pula. So dalam soal tersebut tidak boleh ditaklid lah kiranya, tak boleh ditaklid. Yang kedua soal ibadat khusus. Soal ibadat khusus macam ibadat sunat lah kiranya. Maka dalam soal tersebut bolehlah ditaklid kepada mujtahid yang memenuhi syarat. Okey, jenis-jenis taklid pula. Jenis-jenis taklid pula ni dia ada dua.
Taklid umum dan taklid khusus. Taklid umum ni berpegang kepada suatu mazhab yang mengambil rusuh atau azimah ataupun azimah-azimah dalam urusan agamanya, berpegang kepada suatu mazhab. Macam kita ni ada 4 mazhab kan. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Kalau kita dekat Nusantara ni lebih kepada Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. So berpegang kepada mazhab Syafi'i. Okey, kalau taklid yang khusus, seorang itu mengambil pendapat tertentu dalam hal tertentu, maka ia dibolehkan jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui apa yang benar melalui ijtihad, sama ada lemah secara hakiki atau ia mampu tetapi dengan kesulitan yang sangat. Okey, kita teruskan lagi kepada sebab-sebab kena taklid. Sebab-sebab taklid. Sebab-sebab taklid ni dia ada 9, banyak. Dia ada 9. Okey, saya akan sebutkan hanya beberapa sahaja. Yang pertama, kempen yang kuat yang teratur dijalankan oleh penyokong-penyokong mazhab penyokong-penyokong mazhab menjadi begitu meresap dalam perasaan dan jiwa mereka, rasa bahawa mereka tidak perlu mengambil mazhab lain, dianggap ahli ibadah. Kiranya dia macam percayakan satu mazhab tu je lah. Kalau contoh okey, kalau dia orang percaya mazhab tu betul semua. Macam kalau kat Mekah tak silap saya Hanafi ke Hambali, tak silap saya lah. Sebab kat Mekah dia tak guna Syafi'i. Kalau tak silap saya lah, kalau tak silap aku lah. Kalau aku tersalah tu, aku minta maaf lah. Sebab pengetahuan aku yang kurang. Tapi kalau dekat Nusantara ni, kita Syafi'i lah. So kat Nusantara ni Syafi'i je. Dia tak boleh masuk mazhab lain. Dia akan berpegang kepada satu mazhab sahaja. Okey, yang kedua, kurang kepercayaan kepada kodi-kodi. Macam kalau kita ni mufti-mufti lah kan. Tak percaya dengan mufti. So macam agak ni lah sikit kan. So dia boleh mentaklid lah. Tapi janganlah buat. Sebab dia mufti. Dia lebih tinggi agamanya daripada kita kan. Okey, lepas tu, hasad dengki di kalangan ulama'-ulama' yang menyebabkan ramai ulama' tidak berani muncul selaku orang mujtahid kerana takut difitnah oleh ulama' sezamannya dengan kataan bid'ah. So kiranya macam yang ni zaman berkembangnya ilmu taklid. So orang takutlah pada ulama' time tu takutlah nak buat nak buat taklid ni sebab takut dikatakan bid'ah. So dia akan macam tak beranilah untuk difitnah. Macam zaman sekarang fitnah pada orang tu, fitnah pada orang ni. So dia akan takutlah untuk terkena fitnah tersebut, and then dia orang mendiamkan diri sahaja. Okey, itu antara sebab-sebab dia. Kita masuk pula kepada am dan khas. Okey, am dan khas ni kita teruskan kepada lafaz am dan khas. Okey, lafaz am dan khas ni lafaz-lafaz jamak seperti kalla, jami'i, alhamdulillah, dan seumpamanya tu. Okay, sebagai contoh dia, korang boleh rujuk kepada dalam surah At-Tur ayat 21 ada menyebut kullu. Kullu. Dengan lafaz kullu ni, kedua-duanya dengan lafaz kullu ni memberi faedah umum kepada yang disandarkan kepadanya. Okay, ni lafaz am lah kiranya kan. Okey, yang kedua, lafaz am ni kalau tak silap saya ada banyak. Lafaz am ni ada banyak, so saya akan sebutkan sedikit sahajalah. Antaranya lah kan. Okey, yang kedua, jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam, apa ni? Susah yang ni. So saya akan kepada yang lain lah. Okey, yang seterusnya, lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan idhafah. Okey, dia banyak banyak cabang lah kiranya am ni kan.
Okey, untuk yang ni lafaz mufrad yang dimakrifahkan dengan idafah, korang boleh rujuk pada surah Ibrahim ayat 34. Ayat 34 kan. Ayat 34 dengan lafaz ni'matallah, dengan lafaz ni'matallah. Apa ni? Kerana perkataan amnya kerana ia dimufrad dan dimakrifatkan dengan idafah. Okey. Itu sahaja untuk apa ni? Lafaz-lafaz am. Kita masuk kepada dalalah al-am pula. Okey, dalalah al-am pula ni dia ada 3. Dia ada 3. Okey, yang satunya umum secara qat'i, yang kedua khusus secara qat'i, dan yang ketiga secara mutlak. Okey, dia ada 3 dalalah am. Okey, balik. Kita akan teruskan lagi masuk kepada am dan khas. Okey, am dan khas ni pembahagian dia juga banyak. Pembahagian dia juga banyak. So saya akan menyebutkan di antaranya sahajalah. Okey, yang pertama mukhasis muttasil. Mukhasis muttasil juga dikenali sebagai pentakhis yang tidak berasingan. Contohnya dalam surah Al-As. Okey, dalam surah Al-As dengan lafaznya ada al-insan. Wal as innal insana lafi khusr. Al-insan tu adalah lafaznya yang diliputi umum oleh semua manusia. Kiranya meliputi kepada semua manusia. Kalau baca dalam surah Al-As ni dia pasal demi masa kan, sesungguhnya manusia dalam kerugian kan. So dia dikata apa ini, perkataan Al-As tu dia diliputikan oleh semua manusia yang hidup dalam sejak Nabi Adam sampai kiamat. Semuanya diliputi al-insan tu lah kiranya. Okey, yang seterusnya adalah as-sifat. As-sifat orang boleh rujuk dalam surah An-Nisa yang mana lafaznya apa ni? Fatayatikum. Fatayatikum. Korang boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 25. Apa ni, lafaznya fatayatikum adalah lafaz am merangkumi hamba yang beriman atau kafir, tetapi apabila disifatkan dengan mukminat atau mukminat atau perempuan, maka terbatas pada hamba-hamba perempuan sahaja yang berimam sahaja. Lepas tu kita akan masuk kepada mukhasis munfasil. Mukhasis munfasil ni dia ada 3 sahaja. Yang terakhir itu mukhasis munfasil dalam bab khas. Okey, yang pertama ialah akal, yang kedua adalah uruf, dan yang ketiga adalah al-his atau al-mushadah. Al-mushadah. Okey, ketiga-tiga ni saya akan bagi contoh. Yang pertama, yang akal tu korang boleh rujuk pada surah Ali Imran ayat 37. Yang kedua iaitu uruf, korang boleh tengok juga dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan yang terakhir al-musyadah tu ataupun al-his, korang boleh rujuk kepada surah Al-Ahqaf ayat 25. Okey, itu saja daripada saya. Itu saja daripada aku. Muhammad Walidi bin Mat. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Waliuddin kerana sudah menerangkan atau membincangkan tentang isi lebih dalam daripada. So kan mula-mula tadi kita bincangkan pengenalan. So Waliuddin dia menambahkan isi dalam tajuk-tajuk kami, iaitu isi kepada tajuk dalam tajuk ta'lid dan juga perbezaan pendapat fuqaha tentang am dan juga khas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada antara isi yang paling penting, iaitu pendapat fuqaha tentang ta'lid dan juga perbezaan pendapat fuqaha tentang am dan juga khas. Okey, kita akan mempersilakan saudara Solhin. Okey, tafadhal mashkura.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Sani bin Yaakob, nombor matrik D183110119. Okey, baik. Pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan pandangan fuqaha tentang am dan has. Okey, baik. Menurut Hanafiyah, apabila has bertentangan dengan am, maka has boleh mentaksis am jika keduanya datang bersamaan sesuai dengan syarak taksis yang mereka tetapkan. Dalam hal keduanya, tidak bersamaan apabila am datang berasingan bererti menasah yang khas, dan bila yang khas berasingan bererti menasah sebagai satuan am. Hal demikian berdasarkan atas prinsip mereka bahawa untuk mentaksis dalil am dan has ini haruslah bersamaan waktunya. Keduanya mempunyai status yang qat'i dan masing-masing jelas dan tidak memerlukan penjelasan dari erti yang lain. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara am dan has ni. Apabila keduanya dihadirkan dalam satu waktu dan tempat yang sama, maka akan nampak bahawa yang has berfungsi menjelaskannya am. Hal ini disebabkan kerana dalil am secara lahiriah selalu mengandungi kemungkinan untuk dijelaskan dengan tepat yang boleh diamalkan sesuai dengan erti umumnya sampai diketahui ada dalil khas yang menjelaskannya. Di sini terdapat dua contoh yang menjelaskan bagaimana kedua metod tersebut diterapkan, iaitu dua contoh hadis yang menerangkan tentang zakat tanaman. Okey, yang pertama, mana saqatah as-sama fa fi al-ishru. Okey, yang kedua, laisa duna khumsatun awsa sadaqah. Imam Syafi'i dan jumhur fuqaha memandang bahawa hadis yang kedua sebagai penjelasan terhadap hadis yang pertama, kerana hadis pertama baru menerangkan dasar kewajipan zakat tanaman dan ukurannya. Selain itu juga, yang kedua menerangkan nisabnya. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa hadis kedua telah dinasah oleh hadis pertama yang datang kemudian. Okay. Hal yang demikian, menurut mereka, nisab tanaman itu tidak ada. Dalam contoh tersebut, dilihat bagaimana masing-masing menerangkan pandangannya yang pokok tentang am dan has ni. Jumhur memandang has menjelaskan yang am, dan mazhab Hanafiyah memandangkan adanya pertentangan antara keduanya, iaitu am dan has ni lah. Jadi secara lebih mudahnya untuk kita mudah fahami berkenaan perbezaan am dan has ni, iaitu am ni iaitu lafaz yang digunakan untuk makna yang umum dan merangkumi makna yang sesuai dengannya, manakala has ni lafaz yang digunakan untuk makna yang khusus bagi sesuatu perkara, sama ada nama khas seperti Muhammad, dan sesuatu jenis tertentu seperti lelaki, atau bilangan tertentu seperti satu. Okey, baik. Jadi dari situ kita boleh lihatlah terdapat banyaknya pandangan fuqaha tentang am dan has ni. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada pandangan fuqaha berkenaan dengan taklid. Apa itu taklid? Taklid secara umumnya iaitu mengikut atau mengambil pendapat orang lain dan tidak mengetahui dalilnya dan tanpa hujah yang kuat. Okey, baik. Kita pergi kepada pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat seseorang itu tidak boleh bertaklid secara mutlak. Hal tersebut bertujuan supaya setiap orang Islam belajarlah dan berusaha mengetahui hukum dan landasan hukum serta dalilnya, supaya mereka dapat beramal atas dasar ilmu, bukan ikutan. Untuk itu, mengikut pendapat jumhur tersebut, tidak boleh bertaklid adalah secara umumnya sahaja, kerana secara khususnya ia tidak mungkin tercapai. Memandangkan sekiranya semua orang mesti belajar untuk mengetahui dalil dan dasar agama dengan mendalam, maka ilmu lain akan terbengkalai dan tidak sempurna bidang lain yang juga dikira penting. Okey, baik.
Seterusnya kita bagi kepada pendapat sebahagian ulama. Sebahagian ulama berpendapat bahawa wajib bertaklid secara mutlak dan mengharamkan berfikir sendiri. Hal itu kerana sekiranya setiap orang berfikir sendiri dalam perkara syarak, maka menjadi huru-hara dan porak-peranda dalam masyarakat dan agama. Oleh itu, tidak semua ulama yang mampu berijtihad. Bagi yang tidak mempunyai kemampuan tersebut, hendaklah ia bertaklid kerana mereka tidak berupaya memahami nas dan tidak dapat mengistibatkan hukum sendiri. Okey, baik. Hanya itu sahaja yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan pandangan fuqaha am dan khas dan juga pandangan fuqaha berkenaan dengan taklid. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi untuk saudara solehin kerana telah menerangkan segala isi-isi dan juga segala pendapat-pendapat fuqaha tentang tajuk-tajuk kami. Okey, untuk isi yang seterusnya, kami akan membentang saya sendiri akan membentangkan untuk isi dalil dan juga hujah untuk tajuk kami ni lah, taklid dan juga pendapat fuqaha tentang perbezaan fuqaha tentang am dan juga khas. Okey, silakan. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Ahmad Firdaus. Nombor matrik saya di 183-11017. Okey, untuk memang dah sedia tahu, kumpulan kami akan mengambil tajuk taklid dan juga perbezaan pendapat fuqaha tentang am dan juga khas. Okey, untuk saya ambil bahagian dalil dan juga hujah. Okey, pertama-tama sekali saya akan ambil untuk dalil taklid. Untuk pengetahuan asas apa yang dah diterangkan kawan saya, dalil taklid tu bermaksud mengikut sesuatu tanpa pengetahuan satuan. Okey. Untuk pendapat pertama, tidak harus bertaklid. Okey, kenapa tidak harus bertaklid kan? Okey, ini bukti dalil dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turunlah apa yang telah diturunkan kepada dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok ayat pertama, turunlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Wahai Muhammad kan. Okey, maksudnya kat sini kita dah tahu apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, iaitu Alkitab, Al-Quran. Okey. Kitab Al-Quran ni fungsi dia banyak fungsi, menceritakan tentang kisah Rasul dan juga segala ketukuran Allah. Dan juga Al-Quran tu boleh dijadikan kita punya pimpinan kita untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi untuk menuju ke jalan yang benar. Okey. Itulah kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Okay, seterusnya, janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah. Okey, maksud dekat sini, janganlah kita sembah agama lain. Untuk lebih senang, jangan kita sembah agama lain selain agama Islam, kerana agama Islam agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang tadi tu, surah tadi tu, dalil tadi tu, surah Al-A'raf ayat 2. Okey, untuk lebih memahami isi di atas, dalil di atas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan pesanan kepada semua umat Islam agar mengikut segala ajaran dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu jelas menunjukkan bahawa tidak harus bertaklid. Okey. Kita pergi pendapat kedua. Pendapat kedua iaitu harus bertaklid. Okey, dalil, bukti dalil harus bertaklid ni kan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Okey, kita tengok ayat pertama untuk kita menjelaskan. Bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Okey, ayat ni juga mempraktikkan atau menunjukkan pada diri kita sendiri kan. Contoh kita sebagai orang awam, kita ni kadang bekerja, so kan kita terabai tentang hal-hal agama kan. Okey, macam kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan belajar agama. Okey, macam kita ni dah ada para ulama, para ustaz. Okey, macam kita ni orang-orang awam haruslah menuntut ilmu. Menuntut ilmu kepada macam para ustaz dan juga para ulama tu kan. Okey, sebab kita kalau tak tahu, kita kena tanya. Jangan kita buat apa pandai sendiri kan. Kalau benda tu betul tak apa, nanti kalau kita dah tak tahu tapi kita teruskan, tu yang jadi ajaran sesat. Ajaran sesat lagi menyesatkan. Soalnya terpesong dari jalan agama Islam yang sebetulnya. Okey, untuk memahami lebih lagi maksud ayat ni, dalil ini juga jelas menunjukkan bahawasanya dia perintahkan orang yang tidak mengetahui supaya bertanya kepada mereka yang lebih mengetahui. Orang yang tidak mengetahui iaitu muqallid akan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Selain itu, orang yang jahil juga dikehendaki bertanya kepada yang alim mengenai perkara yang tidak diketahuinya. Ini menunjukkan bahawa hukum ta'lid itu diharuskan. Okey. Apa yang kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Jangan kita yang tak tahu tanya orang yang tak tahu, nanti kelain jawapannya nanti. Kita cari orang yang betul-betul tahu. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil contoh al-am. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk pengetahuan, al-am ni perkara am dengan maksud lainnya umum. Kan, perkara umum. Umum ni menunjukkan umumlah keseluruhan. Umum keseluruhan dibandingkan dengan khusus. Macam khusus ni okey, khusus untuk dia kan. Macam okey, semua pelajar harus beratur. Maksudnya semua pelajar. Macam kalau khusus, pelajar yang bernama hakim perlu beratur. Maksudnya hakim sajalah. Itu beza am dan juga khas. Okey, kita tengok. Tapi benda tu kan kawan saya dah terang tadi. So saya untuk ingatkan lagi lah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala ni dalil untuk al-am. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amri'im bima kasaba rahin. Sadaqallahul Azim. Maksudnya setiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Daripada surah At-Tur ayat 21. Okey, ayat ni menunjukkan, okey, kita tengok setiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakan. Okey, setiap manusia maksudnya semua manusia. Tu yang menunjukkan am dan juga umum. Semua manusia terikat dengan amalan yang dikerjakan di dunia ini. So dia tak ada menunjukkan khusus kan. Maksudnya dia tunjukkan manusia. Maksudnya semua manusia lah. Okey, untuk lebih memahami lagi, dan seperti dikatakan, maksudnya kesemua mereka yang datang kepada saya hendaklah engkau memuliakannya. Ini membawa maksud secara umum, iaitu setiap yang datang haruslah dimuliakan dan tidak dikecualikan seorang pun daripada mereka. Maksudnya itu nanti perhitungan dekat hari akhirat kan. Semua, maksudnya segala amal yang kita lakukan semua dihitung. Semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Okey, kita tengok dalil contoh al-khas. Al-khas ni menunjuk kepada khas ataupun kata menunjukkan lah. Maksudnya kan tadi umum keseluruhan, ni maksudnya tuju pada dia je. Itu al-khas. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala ni contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin. Okey, maksudnya maka bayaran denda ialah memberi makan 10 orang miskin. Surah Al-Maidah ayat ke-89. Okey, kita tengok untuk menjelaskan ayat tersebut. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Nampak?
Dekat mana dia punya khas dia tu? Kat mana dia punya khusus dia tu kan? Kat mana kan dia tunjuk? Itu dekat memberi makan 10 orang miskin. Maksudnya tidak kurang dan tidak lebih. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Maksudnya dah tunjukkan 10 orang miskin. Orang miskin orang kaya. Okey. Dekat sini juga menunjukkan apa khususnya 10 orang miskin sudah dinyatakan. So tak payah tambah, tak payah kurang, kita just ikut dalil yang diberikan. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik pada Allah, yang buruk kepada diri saya sendiri. So itulah segala penjelasan dan juga pembincangan tentang dalil dan hujah, dalil taklid dan juga contoh dalil daripada am dan juga has. Sekian, terima kasih. Saya dah terangkan seberapa sedikit untuk bahagian dalil dan juga hujah tentang tajuk kami. So sekarang ni kita pergi kepada isi yang seterusnya, iaitu bahagian rujukan yang akan dipimpin oleh saudara Nazrin. Okey, tafadhal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Rosli. Nombor matrik di 183-11221. Okey, bahagian yang terakhir sekali ialah bahagian rujukan. Bahan rujukan ataupun sumber rujukan yang ahli kumpulan kami perolehi ialah kebanyakannya cari di online ataupun di internet. Kalau kita boleh lihat ada 9 link ataupun pautan yang ahli kumpulan kami telah cari. Contohnya seperti artikel, blogspot, blogger dan sebagainya lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Nazrin yang telah menerangkan atau bagi tahu kita beberapa sumber-sumber rujukan yang kami dapat sebagai rujukan. So sekarang korang tahu dari mana kami dapat sumber rujukan tu. InsyaAllah segala maklumat tu sahih belaka. So sekarang ni kita pergi kepada isi pengalaman yang akan dihujah oleh saudara Mustaqim. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Mustaqim Khairul Azman. Nombor matrik D18110618. Hari ini bahagian saya ialah pengalaman berkaitan dengan dua tajuk. Yang pertama taklid dan yang kedua ialah am dan khas. InsyaAllah saya akan kongsikan berkaitan dengan taklid secara jujurnya. Ia adalah pengalaman yang mana pengalaman itu berlaku secara terus, ataupun saya menghadapi perkara tersebut secara terus. Tetapi saya pernah menonton beberapa durasi ceramah. Yang ingin saya kongsikan ialah dua pandangan ini, dua video ini. Yang mana video pertama ialah berkaitan dengan seorang penceramah bebas. Disembunyikan identitinya kerana beberapa sebab. Yang pertama, video pertama dia menyatakan dalam durasi ceramahnya ialah tidak harus kita bertaklid ataupun berpegang kepada mana-mana pandangan selagi mana tiada dalil dan juga hadis. Tiada dalil daripada hadis dan Al-Quran ataupun dalil-dalil yang disepakati. Hujahnya ialah boleh jadi pandangan orang tersebut salah, boleh jadi pandangan orang tersebut benar, kerana manusia ini penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kedaifan, penuh dengan kekurangan. Manakala di dalam video kedua ialah seorang penceramah bebas yang lain menyatakan dalam videonya, di dalam durasi ceramahnya, dia menyatakan bahawasanya kita ni harus untuk bertaklid ataupun berpegang kepada pandangan mana-mana orang walaupun tiada dalil daripada hadis dan Al-Quran, dan hanya bersandarkan kepada pandangan orang tersebut. Kerana apa? Kerana mungkin boleh jadi orang tersebut orang yang mahir di dalam ilmu ataupun orang yang berautoriti untuk mengeluarkan pandangannya. Kesimpulannya di sini, tidaklah terbatas. Lagi mana untuk penambahan, untuk video kedua tersebut,
dan beliau menyatakan di dalam videonya, dalam durasi ceramahnya, dia menyatakan selagi mana apa pandangan yang dikeluarkan itu tidak bercanggah daripada asas agama yang kita belajar, maka diharuskan kita untuk berpegang kepada pandangan tersebut. Pengalaman yang ingin saya kongsikan berkaitan dengan tajuk am dan khas pula ialah ketika di sekolah menengah, saya sudah pun belajar berkaitan dengan lafaz am dan khas ini. Kemudian di zaman universiti, saya sekali lagi diberi kesempatan. Ketika di sekolah menengah, saya ini bukanlah orang yang mahir di dalam bahasa Arab dan agak sukar untuk mengenal lafaz tersebut ialah lafaz am dan khas. Akan tetapi guru yang mengajar saya ketika itu memberi saya satu tips, yang mana tipsnya ialah kita akan lebih mudah, kita mungkin sukar untuk mengenal lafaz tersebut, lafaz am ataupun lafaz khas, kerana ia datang dalam keadaan bahasa Arab. Bahasa bukan bahasa ibunda kita satu, kemudian bahasa yang bukan semua orang antara kita mahir. Dan tips yang dia kongsikan ialah sekiranya kita ni nak mengenal lafaz tersebut, lafaz am ataupun lafaz khas, adalah lebih baik kita merujuk kepada tafsir Al-Quran sebagai contohlah, untuk tengok, melihat maksud ayat tersebut. Sekiranya dia menyebut keseluruhan, semua, ataupun dia menyebut keseluruhan ataupun menggunakan lafaz jamak, itu boleh dikira sebagai am. Dan juga sekiranya melihat maksud dia menyebut lelaki sahaja ataupun perempuan sahaja ataupun budak-budak sahaja, itu boleh dikira lafaz khas. Ataupun boleh kita merujuk kepada kamus sekiranya lafaz tersebut tidaklah datang dalam keadaan ayat Al-Quran ataupun datang dalam keadaan ayat biasa, kita nak mengenal ayat tersebut, lafaz tersebut lafaz khas ataupun lafaz am, kita bolehlah merujuk kepada kamus. Wallahu alam. Itulah tips yang saya dapat daripada guru saya untuk mengenal lafaz tersebut, lafaz am ataupun lafaz khas. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Mustaqim yang telah menceritakan atau memberitahu pengalaman beliau ataupun segala apa yang telah diterangkan dalam pengalaman dalam tajuk kami. Okey, sekian daripada kami. Itu saja yang kami dapat bincangkan atau dapat kami meneliti lebih dalam lagi tentang tajuk, iaitu ta'lid dan juga perbezaan fuqaha tentang am dan juga khas. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.